السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. اللهم افتح حكمتك وانصر علينا من غزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Rabbi yasir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Pada pagi ini kita dah masuk 8 Jamadil Awal 1445 Hijriah. Bersamaan hari ini 22 November 2023. Sambungannya telah lalu hadis yang ke-10 dalam kitab Matan Arba'in, ya. Berhubung amalan-amalan yang baik yang disukai Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita membuat perkara-perkara yang baik. Hadis sanadnya daripada an Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala, berkata ia Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala Allah ta'ala, ya ayyuhar rusulu kulu min tayyibat wa'malu salihat. Wa qala ta'ala, ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Summa zakara ar-rajulu yutilu safara ash'atha akbara yamuddu yadayhi ila sama, ya rabbu ya rabbu, wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghuziya bil harami wa anna yustajabulah. Riwayat Al-Imam Muslim. Jadi jelas hadis ini mengajak kita, ya. Allah menyatakan bahawa Allah suka, ya. Rasulullah mengatakan bahawa Allah suka kepada perkara yang baik. Macam mana kita nak dapat perbuatan kita baik, amalan kita baik yang disaran oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pertama, cari makanan yang baik. Kulu thayyiban. Jangan makanan yang haram. Ya, disuruh kita ikut jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana Allah suka kepada perkara yang baik. Apabila perkara yang baik, kita kena lakukan yang baik. Dan sesungguhnya memerintah orang-orang mukmin dengan apa yang ia perintahkan kepada sekalian Rasul. Jadi orang yang beriman ini kena ikut apa yang dikata oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman hadis kudusi ini, apa dia? Iaitu, hai sekalian Rasul, makanlah dari perkara makanan yang baik-baik dan beramallah akan amalan yang baik-baik. Dan ia berfirman, hai sekalian orang yang beriman, makanlah dari segala yang baik-baik, kami telah rezekikan kepada kamu. Kemudian ia menyebutkan seorang lelaki yang jauh perjalanannya, yang kusut rambutnya, lagi berdebu mukanya, menghulurkan dua tangannya ke langit berdoa, hai Tuhanku, hai Tuhanku, padahal makanannya haram, ya, minumannya haram, pakaiannya haram. Maka mulutnya disuapkan dengan benda yang haram. Bagaimana nak diterima? Bagaimana nak diperkenankan doa kita? Jadi kita nak jadi budak hafiz Al-Quran, tengok makanan yang betul-betul halalan, thayyiban, mubarakan. Pertama, halal, baik dan berkat. Jangan kita makan gonyoh je. Tengok sedap gula-gula makan. Tengok blender apa, tengok jenama apa, ya. Sehingga kan kalau cuma jenama itu yang dibuat oleh kalangan penyokong Israel, lagi buang kantong sampah, jangan dimakan.
Ni kita tahu bahasa Inggeris, tengoklah produk tu apa. Ada ke sangkut paut siapa yang membuat. Cari produk yang baik-baik. Ya tak? Kita balik rumah, kita pesan mak bapak kita cari sabun untuk basuh baju yang baik. Ada berjual, orang kita orang Melayu ada buat kilang sabun ada. Ya, kalau tak tahu minta dengan ustaz, ustaz akan tunjukkan tempat. Ya, 10 liter harganya RM35 saja. Banyak besar tu 10 liter. Dah bukan 5 liter, 10 liter. Orang Melayu banyak buat produk sabun. Ini sabun yang jenama-jemana yang tak baik. Ya, yang penyokong Israel. Dah lah orang Islam kita di Palestin, di Gaza dibunuh habis-habis. Kesian anak bayi yang baru lahir, perempuan-perempuan. Ya Allah, sedihnya hari-hari terbunuh beribu, bukan beratus, beribu tiap-tiap hari. Yalah, jadi kita ni sempati dengan hati yang bersih. Kita doakan mereka dan kita tinggalkan jenama-jenama yang tak baik. Walaupun kita berkenan, hati kita tak redha. Yalah, ni tambah-tambah kamu yang hafaz Al-Quran ini makan benda yang baik-baik. Yalah, hasil cari ayam betul, ayam yang sembelih. Kalau boleh kamu sembelih sendiri. Sembelih sendiri, beli ayam sekor tu sembelih sendiri. Yalah, lapah sendiri. Bukannya lama pun melapah sekor ni. Sekor bukan 100 ekor. Kalau satu keluarga 3 ekor selesai tak? Senang je, lapah semua dapat. Ini cari, okey, cari yang halal. Betul, siapa yang menyembelih. Ini kadang-kadang menyelebih. Tengok menyembelih ayam tu, kalau kamu tengok, dia wajib selepas kita sembelih leher ayam itu kena pisau tu dibasuh dengan air yang mengalir. Ini tak, dia celup aja. Right, sebelum nak cepat celup aja. Air tu jadi air mustakmal, haram, tak boleh pakai. Ni tambah-tambahlah ya, tukang penyembelih tu orang luar. Kalau tukang penyembelih itu orang dalam, insya-Allah orang Malaysia. Ini tukang penyembelih orang luar, toke di orang Malaysia. Ini sebab kita kena tengok yang halalan thayyiban mubarakan fi. Ya, kita nak benda halal. Hadis ini menyuruh. Kerana Allah itu baik, Rasulullah itu baik, kita kena buat perkara-perkara yang baik. Ya, makanan yang baik. Jadi kamu tahu bahasa Arab, bahasa orang putih, kamu tengok jenama ada jelitin tak? Ini tengok sedap aja fikir, lantaklah. Akibatnya hati perut kamu jadi hitam. Bila hitam, kusut. Bila kusut, belajar Quran tak masuk-masuk. Orang 3 tahun selesai 30 juz, kamu 3 tahun sejuz pun tak selesai. Macam mana kusut? Allah tak terangkan hati kamu. Jangan halalan thayyiban mubarakan fi. Halal, baik dan berkat. Ini yang kita nak. Baik. Penerangan hadis muka surat 178. Orang-orang yang tidak diperkenankan doanya. Ini dia masuk. Apa sebab tak dikenankan doa ni? Rasulullah kita suruh berdoa. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Terangkan. Ya, wahai Muhammad, kau beritahu kepada hamba kami, umatmu, fa inni qarib. Allah menyatakan. Nah, kalaulah kita nak dekat kepada Allah itu sejengkal, Allah lagi nak dekat kepada hamba-Nya seinci. Sejengkal dengan seinci mana jauh? Sejengkal. Maknanya Allah tu menyantuni kita setiap masa dan ketika. Fa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Mintalah kepada kami, kami perkenankan. Ini Allah kata dalam firman-Nya, ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibuni. Ni
Falyastajibu li, kami perkenankan. Inilah kita jadi hamba Allah. Kalau kamu nak cepat hafaz Quran, nak cepat lekat, tawajuhlah. Apa makna tawajuh? Merendah diri, sentiasa cari makanan kita yang baik-baik, hasil yang baik. Jangan hasil yang tak baik mengalir kat darah kita tu jadi hitam, hati kita jadi keras. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alim. Tunggulah orang yang dapat azab Allah Ta'ala. Baik, jelas dalam hadis ini. Bersihkan lagi berdebu, warna mukanya seperti orang musafir itu tadi mengatakan, kerana lamanya jauh dalam perjalanannya sambil mengerjakan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan berdoa mengulurkan dua tangannya ke langit seraya berkata, hai Tuhanku, hai Tuhanku, berikanlah kepadaku, sampaikanlah hajatku. Demikianlah keadaan yang dihasratkan sesungguhnya untuk diterima doanya itu, tetapi malangnya, nasibnya tidak diterima doanya kerana dia makan tedeh je. Jumpa tu ngap, jumpa ni ngap, tak kira, tak tengok. Demikianlah rupa tidak diperkenankan hajatnya, tidak dimakbulkan doanya. Dan ini adalah disebabkan ketiadaan syarat yang amat perlu untuk orang berdoa. Syaratnya mesti makanan halalan thayyiban mubarakan fi. Cubalah kamu ambil solat duha ni, jangan lupa, jangan langsung tak buat. Tak boleh 2 rakaat kita buat 4 rakaat. Tak boleh 4 rakaat buat 6 rakaat. Tak boleh 6 rakaat 8 rakaat. Ustaz kau makin banyak, 2 pun payah. Amalkan daripada kamu belajar ni solat duha, jangan tak buat. Siapa yang tak duha lagi ni? Cuba angkat tangan. Semua dah duha. Semua dah duha. Alhamdulillah. Sampai kamu besar nanti ke mana pun Tuhan jangan tinggal. Ini penting. Kerana dalam doa tu doanya, Allahumma in kana rizqi bis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi wa akhrijhu wa in kana fil bahri fa'adrihu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana qariban fayassirhu wa in kana qalilan fakathirhu wa in kana katsiran fahminhu wa barik li fi warzuqtasib wa min haitsu la ahtasib rizqan halalan thayyiban ghadakan sakhan tabaqan mubarakan fi la yakuna min khalqika ala fihi minnah waj'al yadayya 'alayya bil a'ta wa la taj'al yadayya sufla bil isti'ta bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Itu doa murah rezeki, insyaallah. Kalau kamu nanti amalkan solat duha hari-hari doa ini, insyaallah kamu habis belajar ada je rezeki kamu. Nak minta kerja ada je, peluang ada je. Allah bukakan ijab kita. Betul. Jangan bimbanglah, belajarlah sungguh-sungguh. Belajarlah sungguh-sungguh. Rezeki itu penentuan Allah. Tapi banyakkan berdoa. Sertifikat yang kita ada itu sebagai bukti. Lepas tu doa. Doa ni penting. Rasulullah mengatakan ad-doa mukhul ibadah. Doa otak segala ibadah. Kadang doa ni kurang. Banyakkan doa, banyakkan solat duha. Duha ni penting untuk rezeki. Ni ingat Tuan Guru Ustaz dulu bagi pesan, jangan lupa duha yo, kata dia. Di bahasa Jawa, jangan lupa duha yo. Rezekinya murah. Betul, rezeki yang murah. Buktinya Ustaz daripada mula habis belajar ada je belajar. Rezeki ada. Minta kerja sana dapat, kerja sini dapat, dengan pilih aja. Itu namanya kena istikharah, mana yang sesuai.
Tak? Ada je rezeki. Allah bagi. Doa daripada Allah. Ya, dalil Al-Quran Ustaz baca tadi kan. Dalil hadis Rasulullah Ustaz baca ada. Jadi minta. Jangan bimbang wahai anak-anak semua. Belajar sungguh-sungguh. Ilmu di dada dah ada, hafaz Quran ada. Lepas tu kamu usaha mengambil SPM. Itu syarat untuk kerja dengan government. Itu syarat dunia. Kerja dengan government syarat dunia. Pertama SPM mesti graduate. Apa dia certificate yang penting? Bahasa Melayu. Bahasa Melayunya bocor. Tahu bocor? Bahasa Melayunya dapat 7. Sekurang-kurang bahasa Melayu dapat 3, 2, paling kurang 5 kredit. Itu penting. Ini Malaysia adakan SPM. Kalau A-level lagi bagus, ya tak? STPN, ya. Kamu nanti habis ini sungguh-sungguh Rasid, ambil stamp 2 tahun, insyaAllah. Ini penting. Kamu mesti belajar, mesti ada target dan usaha. Target dan usaha, betul. Kalau tak ada target tak jadi. Kamu senang datang tadi duduk sini makan tanggung, semua kena tanggung. Ustaz dulu belajar sendiri, cari duit sendiri, nampak rumput. Nak bayar duit sekolah, ustaz minta cuti seminggu. Kerja sawah padi, ambil cari duit. Allah, mukul padi. Tahu tak kerja sawah padi? Yalah, kamu ada mak ada bapak lagi, ustaz yatim piatu. Cuba bayangkan, ini ustaz nak ceritakan sejarah. Setahun 3 bulan ustaz tak ada ibu, 8 tahun ustaz tak ada ayah, terbiar. Kamu senang, itulah kena target. Apa dia? Kalau tak target kita, itulah hidup sampai kita usia tak ada, ya, barakah. Pertama, jaga makanan. Ini yang diurutkan dalam hadis. Makanan kita, minuman kita, jaga. Jangan, ini tengok yang beruap-uap tu, makanan sekarang macam-macam, ya Allah. Pening kepala den, kata orang Negeri Sembilan. Tengok makanan, ya, minuman tu, ya Allah. Kalau kamu tengok yang warna kuning, hijau, tak campur apa benda dah. Kamu, itu yang kamu suka pula, itu yang dikejar. Itu benda-benda yang hasilnya betul ke, campurannya betul ke, kena jaga. Setakat ABC tu selamat sikit. Ni cendol selamat sikit. Ni cendol pun ustaz tak berani makan. Sebab yang buat cendol ni, kalau yang diedan-edan tu, ustaz tengok dia tak berbaju, berpeluh-peluh dia dengan ya Allah Rabbi, ustaz tak beli dah cendol dia. Dia hantar ke mana? Pasar raya. Kamu pun beli buat. Kamu tak tahu yang buat, tak apa. Ustaz ni dekat jiran ustaz ni lah. Betul-betul calling no. Kulit hitam, bulu dada ke bulu ketiak ni. Dia gacau. Lepas tu peluk tu letak dalam. Patut masin-masin. Sedap kamu tengok. Kamu tak tengok, ustaz tengok tak beli. Sebab kalau di Sentul, kalau ada cendol ustaz tak beli. Mentobat lahum nak beli. Tahu dah prosesnya siapa. Baik. Itu halal sebab orang Islam yang buat pun kita tak rela nak makan. Ini terang-terang yang buat bukan orang Islam. Lagi kita tak seronok nak makan. Baik. Jagalah makanan dan minuman kita. Pakaian kita kena jaga. Hasil daripada mana? Bila betul-betul mentaati, jaga yang halal, barulah diterima doa kita. Yalah. Ud'uni astajib lakum. Baik. Jadi tidak diperkenankan doa itu, apa sebabnya? Walaupun nampaknya dia bersungguh-sungguh, adalah kerana ada halangan dari dirinya sendiri. Apa dia? Kiranya tidak ada halangan ini, maka besarlah kemungkinannya akan diterima. Halangannya
daripada hasil makanan, minuman yang dibeli. Ya tak? Ya tak? Hasil daripada duit yang kita dapat tu dari mana? Satu, hasil daripada makanan yang kita makan itu hasil dari siapa? Itu kena jaga dua-dua sekali. Segala perbuatan haram menghalangi doa. Sementara itu ada pula yang menghalangi diterima doa seseorang selain daripada makanannya yang haram, iaitu segala perbuatan yang haram seperti maksiat, duit daripada tikam ikur, judi, ya, duit rasuah. Ni. Ya, rasuah ni. Ini pemberian konon. Pemberian kalau setakat beli bagi pen aja taklah, tak sampai 1000 pen tu. Paling-paling tinggi pen 100 paling tinggi lah. Itu tak apa, itu hadiah. Tapi ini sampai beribu-ribu masuk dalam akaun, itu bukan hadiah, itu laknat tu namanya. Ada udang sebalik pokok pisang. Tak? Itu berhati-hatilah, nanti suatu masa mana tahu kerjaya kamu. Kerjaya kamu jadi kontraktor ke, jadi engineer ke, aduh semua lah. Jadi pegawai itu, pegawai ini. Itu kalau kamu tak teguh iman, habislah. Habis. Jangan main salam cedok namanya. Salam cedok. Kalau kenduri pengantin salam cedok tak apa, kau nak makan. Tahu salam cedok? Salam korek. Tu tak apa. Itu kita bagi makanan, orang datang sedekah kat kita lah. Ini salam cedok ni ada benda-benda yang menyebabkan. Jadi inilah hadis ini memberi ketegasan supaya kita jadi orang yang ikut aturan Islam. Menurut riwayat pernah dikatakan oleh seorang yang bernama Sa'ad bin Waqqas. Sa'ad bin Waqqas ini anak kepada Waqqas. Waqqas ini Tok Siap. Tahu tak Waqqas ni siapa? Waqqas ini adalah Tok Siap Masjidil Haram ketika Rasulullah SAW duduk di Mekkatul Mukarramah. Waqqas inilah orang yang berani mencabar Umar ibn al-Khattab. Ketika itu Umar ibn al-Khattab naik kuda gagah sombong sebelum masuk Islam. Dengan menghunuskan pedangnya, semua orang lari. Semua orang takut dengan Umar ibn al-Khattab ni sebelum Islam. Lalu Waqqas berjalan kaki ketika itu. Ditanya oleh Umar, kamu tak lari kah wahai Waqqas? Apa nak lari? Allah ada pada saya. Waqqas ni orang tua je. Ni. Wahai Umar, kau tahu tak? Kau tahu tak yang kau nak cari Muhammad, kau nak bunuh Muhammad ni siapa kau? Kata Waqqas dengan tegas. Sedangkan adik kamu sendiri sudah memeluk agama yang dianut oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Iya ke? Kata dia. Marahnya Umar bin Khattab. Terus pergilah kepada adiknya, iaitu adik perempuan dengan siapa? Dengan iparnya. Ketika itu dia baca surah apa? Dia baca surah surah apa? Cuba tahu surah apa? Toha. Dalam surah Toha itu kan ada ayat, wa alqaitu alaika mahabbatan minni wa litusna'a ala aini. Minta dilembutkan hati. Nantilah kalau adik-adik kamu degil tu, kamu ambil dalam surah Toha ayat 39. Ayat 39. Potongan surah Toha. Adik kamu tu degil, kamu balik, adik kamu tak mau ngaji, adik kamu tak mau apa, kamu ambil, tuliskan di tisu surah Toha itu, rendam di air, suruh diminum, insya-Allah. Ini surah Toha. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni wa litusna'a ala aini. Ini yang diamalkan oleh siapa? Oleh siapa? Dia ditiup kepada hidung anaknya. Siapa dia? Cuba tengok. Siapa? Dia bukan Nabi. Cuba
ada, namanya tercatat di dalam Al-Quran, tapi dia bukan Nabi. Maryam itu perempuan. Apa? Imran bapak Maryam. Apa? Jadi dia bukan Nabi, tapi namanya tercatat di dalam Al-Quran. Siapa dia? Dia mendoakan anak, wala tusriku, wahai anakku, jangan kau menyekutukan Allah. Luqmanul Hakim, pandai kamu. Macam itulah. Dia bukan Nabi, tapi namanya tercatat dan ceritanya tersebar. Luqmanul Hakim, dia mendoakan dan ditiupnya kepada hidung anaknya yang sedang lena tidur kalimah wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala ini. Lembutlah hatinya anaknya itu. Ya ayyuhal walad, dia salah satunya ya. Baik, di sini terang. Segala perbuatan haram yang menghalangi doa itu apa? Sementara itu ada pula yang menghalangi diterima doa seseorang selain daripada makanan yang haram, yaitu segala perbuatan yang haram seperti maksiat. Apa dia? Dan segala kesalahan kerana meninggalkan segala yang diwajibkan, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang di mana dinyatakan bahawa meninggalkan suruhan kepada yang baik dan meninggalkan larangan dari yang jahat menghalangi diperkenankan doa orang yang terpilih. Jadi sedang mengerjakan taat adalah mewajibkan kepada perkara yang diperkenankan doanya. Jadi kita jangan tinggal solat. Susah macam mana pun jangan tinggal solat. Sembahyang ni, kerana itu adalah merupakan modal kita. Yang lain tu kita buat itu sebagai laba. Laba ni tambahan-tambahan. Tapi kalau menjadikan istiqomah, bagus. Dohanya jangan tinggal, solat tahajudnya jangan tinggal, solat hajat jangan tinggal, solat witir jangan tinggal. Ini jangan tinggal benda-benda ni. Ini laba, ini penambahan yang penting. Apa yang penting? Duha. Isra awal tadi kalau kamu nak buat, kalau sempat, duha tu janganlah kamu tinggal. Betul. Tahajud 2 rakaat jangan tinggal. Ya, tasbih itu berat sikit kan. Tapi tahajud tu, tasbih tu kalau kita boleh buat sebulan sekali pun syukur dah. Tak boleh sebulan sekali, yalah. Sebulan 2 kali. Tak boleh sebulan 2 kali, sebulan 3 kali, kok makin banyak. Maknanya bitaksirul akmal lah. Bila kita makin suka, makin seronok, maknanya manis lah dalam ibadah kita. Ibadah kita manis. Sebab apa? Sebab kita melakukan ibadah seronok, sembahyang seronok. Dengar betul-betul ustaz bercakap ni, jangan kamu menyembang. Kadang kamu menyembang kat luar. Siapa menyembang ustaz suruh duduk luar kadang. Nak duduk luar. Di waktu tengok ustaz buka, tengok betul-betul. Tengok kitab tu. Tengok kitab itu betul-betul. Barulah kamu jadi orang yang tawajuk, yang betul-betul. Baik. Jadi hadis ini terang sebagai tali bukti supaya kita meninggalkan perkara-perkara yang haram, perkara yang subhan. Pada suatu masa, baginda Nabi Musa AS melihat seorang lelaki mengangkat 2 tangannya kerana berdoa kepada Allah dengan cara yang sungguh-sungguh. Saya itu yang bersungguh-sungguh, dia kata. Kemudian itu Nabi Musa sendiri mengadu nasib orang itu kepada Allah Ta'ala dengan ujarnya, hai Tuhanku, hamba engkau ini memohon kepada engkau supaya engkau kasihi mereka. Kata Nabi Musa, engkau kasihi akan dia kerana engkau
Tuhan yang amat mengesahani dari segala yang kasih, maka apakah yang kau lakukan pada hajatnya itu ya Allah? Lalu Allah memberitahu kepadanya, hai Musa, kalau dia mengangkat kedua belah tangannya sehingga putus sekalipun, aku tidak akan mahu mematuhi hajatnya. Aku tidak akan memperkenankan hajatnya sehingga dia sendiri mematuhi hak aku. Allah kata hak aku. Apa hak aku? Sembahyang. Tinggalkan yang haram, itu hak aku. Hak Allah. Ketika Ibrahim pula, Ibrahim ibn Idham, seorang ahli tasawuf yang masyhur, berada di tengah-tengah padang pasir, yaitu Basrah. Beliau dikurniakan, dikerumuni oleh orang ramai. Di antara mereka ada yang bertanya, mengapakah doa mereka tidak dikabulkan Allah, padahal mereka selalu berdoa kepadanya? Beliau menjawab, kerana hati kamu buta disebabkan 10 perkara. Ingat ni, hati kamu jadi buta kerana 10 perkara. Pertama, kamu mengenal Allah tetapi kamu tidak tunaikan haknya. Kamu kenal Allah, ramai orang, betul, dah tua-tua nak mampus, geram mati. Dia disentul tu dah tua-tua dah. Kita solat subuh dia boleh sembang ke gerai tu, sampai kita solat, nanti sarapan dia pun sarapan. La ilaha illallah. Itu tak dapat hidayah. Tua-tua dia nak mampus dah. Kalau umur 10, setakat 40 tahun ni, dia 60 tahun lebih dah, bercucu cicit dah. Tapi Allah tak bagi hidayah. Ini yang kita susah hidup bila tak ada hidayah. Betul. Cuba bayangkan umur dah 60-70 tahun, mati tinggal esok lusa je. Kamu nampak dengar ustaz cakap ni nak mampus kasar je. Jadi kita fikir, hak Allah itu kena wajib. Apa dia? Hak Allah, sembahyang. Apa lagi? Zakat. Apa dia lagi? Selalu beristighfar, memuji, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting. Yang kedua, kamu sangka bahawa kamu cinta kepada Rasulullah SAW, tetapi kamu tinggalkan sunnahnya. Kata sayang Rasul, selawat pun tak mahu. Kata sayang, love Rasul, tapi selawat pun tidak. Apa pun tidak. Cuba kita sekurang-kurangnya tiap malam kita berselawat, paling kuranglah 3 kali. Paling kurang tu pembalai benar tu. Pembalai benar. Sebelum tidur selawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sekurang-kurang 3 kali. Allah menyatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya, tu